masih penuh bincangan kita dengan kemewahan yang kita impikan, masih dunia yang memenuhi benak dan fikiran kita, di saat itu kita harus periksa diri. Pantas ni bukan cepat pantas tu maksudnya layaklah. Allah tidak mempercayakan kemenangan itu pada generasi kita. Kerana apa? Yang menjadi isu besar, kerisauan besar kita pada hari ini masih dunia. Masih dunia yang menjadi taruhan besar dalam hati kita. Sedangkan kita belajar daripada the winning generation, kebimbangan besar mereka apa? Kebimbangan besar mereka adalah kalau tak mati syahid, kalau tak betul-betul jadi hamba Allah, kalau tak berjuang di jalan Allah, kalau tak boleh pergi perang. Kita tengok budak zaman sahabat umur 5-6 tahun, belum berlumba, jengkit-jengkit kaki. Pilihlah kami Rasulullah nak pergi perang. Rasulullah kata apa? Tak boleh lagi, kau pendek nanti kau kena bunuh tanpa semena-mena kan. Kau nak angkat pedang pun tak ada. Pilihlah kami, tak pergi perang pun kita tolong-tolong pun jadilah. Sampai Rasulullah terpaksa benarkan dia orang. Tapi kita tengok kanak-kanak kita pada hari ini berebut-rebut, menangis-nangis kerana apa? Kerana nakkan mainan kan, menangis mak dia tak belikan dia itu dan ini. Manja, kena tegur sikit cikgu pukul sikit untuk tarbiyah dia. Cakaplah itu dan ini dan sebagainya. Yang menjadi kerisauan orang kita pada hari ini adalah apa? Kalau tak ada beg Louis Vuitton kan. Kalau tak ada barang jenama. Kalau tak ada itu dan ini kan. Di saat Palestin pada zaman sekarang ni, pada hari ini, pada malam tadi, malam semalam berjuang untuk Al-Quds, apa yang kita bincangkan pada hari ini? Kita bincangkan pasal nak buka puasa makan apa. Yang menjadi isu pada masyarakat kita pada hari ini adalah apa? Yang paling hot sekali itulah mak ada hubungan sulit dengan menantu. Itu. Budak-budak, bapak dia suap vape dekat anak dia. Itu kerisauan kita sekarang. Macam mana Allah nak mempercayakan kemenangan kepada kita? Kerana itu kemenangan tu Allah percayakan pada orang-orang yang berada di Palestin tu. Sebab tu kita harus menangisi kedamaian yang kita ada ni. Menangisi banyaknya nikmat yang kita ada ni. Menangisi keselesaan yang kita ada ni. Kerana kita ni, Allah tengah tak percayakan kemenangan untuk kita. Maka bangkitlah. Ubah apa yang menjadi fokus kita. Apa yang menjadi kerisauan kita. Ubah. Jangan sampai dunia yang menjadi kerisauan besar dalam hati kita. Sebab tu Allah kata dalam Quran, janganlah mata kamu menaruhkan ataupun mengharapkan bunga dunia yang Allah bagi kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan janganlah sampai kita ni berharap-harap dapat benda-benda dunia, tapi kita melupakan harapan-harapan akhirat. Jangan sampai cita-cita syahid tu tak ada dalam doa kita. Jangan sampai cita-cita nak jumpa wajah Allah tu tak bergema dalam doa kita. Yang kita sebut apa? Jodoh. Yang kita sebut apa? Exam. Yang kita sebut apa? Duit. Yang kita sebut apa? Semuanya bersekitar dunia sahaja. Bukan nak kata salah tak salah, doalah. Tapi jangan sampai pernah lupa benda yang lebih besar daripada benda tu. Okay? Inilah wajah-wajah pemenang yang wujud sekarang. Ini wajah seorang lelaki, ikhwah kita yang berada di Palestin. Di saat orang semua sedang menyerang di Al-Quds, dia tetap meneruskan solat dia dengan wajah yang sangat khusyuk dan tunduk. Inilah yang kita kata solat sepenuh hati yang kita bedah sekarang, bedah semalam. It is real guys. Ada orang telah mengecapi solat sepenuh hati dan inilah dia. Lihat betapa tenangnya wajah dia. Di saat di sekeliling dia ada pistol-pistol yang bila-bila masa je boleh dikenakan kepada dia. Tapi dia tak border. Dia dah detach daripada bumi. Dia fokus kepada Allah Rabbul Jalil. Ini kisah Abad bin Bish berulang lagi pada zaman ini kan. Kalau kita tahu kisah Abad bin Bish kan, waktu dia solat, dia firasah malam waktu perang, orang kafir memanah dia sampai kena kaki dia. Dia cabut, dia teruskan solat. Kena panah lagi, cabut, solat lagi. Sampai kali ketiga baru dia kejut kawan dia. Kawan dia kata, kenapa tak kejutkan pada awal? Ammar bin Yasir kan. Dia kata apa? Aku tak sanggup tak habiskan ayat Quran tadi. Sekarang dah habis baca Quran jadi aku habiskan. Kalau aku sanggup membayar nyawa aku lagi untuk Quran diteruskan dalam ni kan. So begitu kan. Betul, kisah Silah. Kalau siapa kenal tabi'in, dia masuk dalam hutan, kiam nak dapatkan khusyuk. Sampai kan ada seorang sahabat tabi'in yang lain follow dia nak tengok dia amal dia kan. Dia kata apa? Aku terkejut tengok depan Silah ada singa nak makan dia. Aku naik atas pokok. Tapi menariknya, dia tetap meneruskan solat dia dan singa tu berlalu pergi daripada dia. Lihat, tunduk pada Allah, Allah akan tundukkan segala yang ada di sekeliling kita. Kita tak cukup tunduk. Dengan nyamuk pun kita masih tidak menundukkan diri. Kita masih pilih untuk garu kan. Akadlah tu kan. Maka pantaslah khusyuk itu bukan untuk kita. Sebab kita tak ada usaha kan.
Tengok betapa bahagianya. Inilah kebahagiaan iman yang orang cari. Yang Kak Wani cakap semalam kan. Semua orang sibuk nak cari ketenangan. Dia ni lah orang paling tenang. Kerana apa? Dia jumpa Allah, dia jumpa iman, dia jumpa Islam. Seterusnya, ni akhawat kita. Kalau tadi contoh ikhwan, ni contoh akhawat kita. Lihat wajah dia, betapa lembutnya wajah dia. Seorang akhawat yang lemah lembut nampak, tapi ketegasan dia. Tengok jiwa dia, walaupun dia seorang perempuan, sebenarnya seorang pun dah cukup untuk ambil dia. Tengok, bila mana jiwa dibina dengan Quran, nak kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 anggota polis Israel full army kena tarik dia. 1 equal to 11. Ini Allah janji dalam Quran. 1 kamu orang yang sabar bersama 10 orang kafir. Seorang je weh dia. Boleh je seorang perempuan tu, askar perempuan tu je tarik dia, tapi tak boleh. Nak kata apa? Sebab besarnya jiwa dia. Kuatnya semangat dia. Izahnya dia dengan Islam sampai orang kafir takut ni. Sama-sama dengan Syekh Ahmad Yasin. Sama juga dengan Abdul Aziz Arantisi. Syekh Ahmad Yasin. Dah lah tak boleh nampak, buta. Tak boleh jalan. Dia full atas kerusi roda. Nak bunuh dia saja, logically, pergi depan muka dia, sepak je lah, terbalik. Tapi nak katanya orang beriman, Israel sampai hantar Apache kot untuk bunuh dia. 4 peluru berpandu untuk bunuh dia yang begitu helpless dan fragile yang kalau tersungkur kena batu pun dah mati. Itu orang beriman. Ini generasi yang Allah janjikan kemenangan untuk mereka. Mereka hebat kerana iman. Dan lihatlah pada malam 27, kita duk tidur, kita duk tak buat apa-apa, mereka berjuang. Mari kita tengok satu video Ini adalah teriakan mereka pada malam 27 Dengan roh, dengan nyawa, dengan darah, kami jual jiwa kami untukmu ya Aqsa. Ini semua ni di saat semalam dah ada keluar berita orang kena bunuh, orang kena ini, turun semua umat Islam yang masih berbaki dekat seluruh Gaza Strip yang kecil tu, yang dibedil berpuluh-puluh tahun daripada kita belum lahir tu, tetap ada. Orang cuba bunuh mereka generasi ke generasi. Dulu bunuh lelaki je, bunuh orang tua. Lepas tu dia perempuan dia beranak, bina lagi. Sekarang dia bunuh baby, dia bunuh ibu mengandung, dia bunuh perempuan, dia bunuh semuanya. Dengan harapan apa? Nak matikan orang beriman, nak matikan orang yang akan meniup ke api tauhid. Tapi tetap wujud generasi ni. Dah nampak dah kawan dia semalam mati. Turun untuk apa? Jual. Biroh, bidam, nafdika ya Aqsa. Dengan roh kami, dengan darah kami Aqsa, kami jual untuk kawan. Inilah generasi yang tak takut mati. Inilah generasi yang merindukan Tuhan mereka. Inilah generasi yang Allah kata dalam satu hadis Rasulullah di akhir zaman nanti aku akan kumpulkan sebaik-baik generasi di satu kawasan berdekatan dengan Syam. Mereka ni akan menjualkan darah mereka untuk kemenangan Islam. Mereka ni frontliner Islam. Dan kalau kau melihat mereka, bergabunglah dengan mereka. Kita mungkin tak boleh pergi sana, tapi jangan lupa bergabung dalam doa kita. Jangan lupa bergabung dalam infak-infak kita. Jangan lupa bergabung dalam kerja-kerja membina manusia. Kerana hasil pentarbiahan yang mereka lakukan kat sana, ni lahir generasi ni, the winning generation. Kita ni tarbiah tak sampai lahir apa-apa pun lagi. Maka kita kenalah kan tarbiah sampai lahir generasi yang macam ni. Yang kalau dalam Muntalak tu kata apa? Nyawa mereka dan darah mereka tu dijual dengan murah, amat murah. Sampai Syekh Muntalak kata apa? Kalaulah nyawa dan harta kita dan nafsu kita dan diri kita masih mahal untuk kita jualkan, ketahuilah kemenangan Islam masih jauh. Mujur ada dia orang ni. Jadi hadis Nabi tu rasa dekat sikit sebab ada orang sanggup bagi nyawa. Kita tak sanggup lagi bagi nyawa ni. Bukan nyawa, nak bagi peluh pun kedekut untuk dakwah dan tarbiyah. Nak bagi fikiran pun kedekut. Nak bagi masa pun kedekut. Tak payah cakap pasal darah. Kalau peluh kita pun nak bersusah-susah untuk di-anti pun, kita masih lagi berkira-kira. Jadi inilah kawan-kawan. Inilah generasi iman yang nak dihasilkan melalui pentarbihan Quran. Sprint, bootcamp untuk melahirkan individu Muslim. Sejauh mana kita telah terbina untuk menjadi generasi iman pada 27 Ramadan pada hari ini. Di saat mereka, puncak Ramadan mereka tahun itu, malam tadi, syahid weh. Ramadan mereka, hadiah mereka syahid. Ramadan kita 27 masih fikir kenapa iman aku jatuh, faham tak? Mereka tak payah fikir iman jatuh, mati terus jumpa Allah. Kita 27 Ramadan baru nak boost. Kita 27 Ramadan baru nak fikir macam mana nak cakap dengan Allah. Kita 27 Ramadan baru nak fikir macam mana nak solat sepenuh hati.
Syawal bersama-sama dengan para bidadari, para malaikat bertemu Tuhan. Itu Ramadan mereka. Itu Ramadan the winning generation. Itu Ramadan generasi iman. Kita ni generasi yang dunia masih banyak lagi dalam hati kita. Itulah apa yang iman dan kehidupan ni cakap. Apa rahsia kelemahan? Tadi kita tengok rahsia yang menyebabkan kita menang. Rahsia lemah apa? Wahan. Hadis apa? Nanti ada satu zaman, akhir zaman, kamu ni akan dihurung ibarat makanan. Sahabat pun tanya, adakah sebab kita sikit? Tak, sebab kau ramai. Tapi dalam hati kau masuk cinta dunia. So inilah kawan-kawan, inilah kan. Sebab itulah kita nak sangat betul-betul kali ni kan. Benar-benar kita nak menjaga iman kita, menjaga Islam kita. Kita dah tak nak dah, tak pentingkan ruhiyah. Kita sangat-sangat nak jaga ruhiyah kita, iman kita. Lepas pada ni, kalau kita sebelum ni macam ambil mudah Quran kita, ambil mudah zikir kita, ambil mudah doa-doa kita, ambil mudah solat kita, kita nak berhenti. Ada murabi check ke, tak ada murabi check ke, kita akan sendiri nak buat sebab kita tahu ini fuel kita. Ini sumber kemenangan kita. Ini yang menghebatkan kita. Sibuk macam mana kita akan pastikan tak ada hari yang berlalu tanpa Quran di dalamnya. Janji dengan kita, janji dengan diri kita, janji dengan Allah kan. Kalau kita tak boleh nak berlumba dengan orang-orang kat Palestin sana dengan kehebatan mereka mati syahid di bulan Ramadan, berlumbalah dengan para pendosa yang menangis-nangis kerana takut dengan dosa-dosa dia.